lebih mendekati prinsip ekonomi pasaran, lebih meyakinkan dengan pengurusan yang cekap, lebih bersihkan daripada kebocoran, ketirisan dan rasuah, lebih menghormati rule of law dan hukum negara hukum. Ini semua akan menjejaskan. Kita tewas dengan persaingan kita dengan banyak negara. Jangan banding dengan Somalia dan Zimbabwe. Banding dengan negara-negara yang dulunya kita setara. Singapura, Taiwan, Korea Selatan. Dan negara di ASEAN sendiri. Mengapa kita tewas dari segi pelaburan asing, dari segi daya saing? Ini semua ada kesan bila kita ambil apa-apa kebijakan ekonomi. Saya masih yakin Malaysia dengan kekuatan yang ada, sumber, termasuk kekuatan dari minyak dan petroleum, itu punya potensi yang besar dengan syarat pengurusan kerajaan itu cekap dan bersih dan sedia mendengar dan mengorak cepat untuk bersaing dengan negara lain. Terima kasih Datuk Sri. Silakan Datuk. Ya, kalau tadi bila di IPP disalahkan Dr. Mahathir, tapi selepas itu saya pernah mendengar Saudara Anwar cakap Mahathir lah pemimpin paling hebat. Malah pernah dia kata kalau boleh dipintal awan di langit akan kupintal dengan nama Dr. Mahathir dan Siti Hasmah pada waktu itu. Ada orang kalau tak setuju dia letak jawatan lah pada waktu itu. Tapi kalau saya katakan populisnya begini. Kalau sebelum pilihan raya dia katakan bahawa kalau memerintah sebelum pilihan raya nak turun bawah daripada harga RM1.92. Sepatutnya tak timbul sekarang ni nak bercakap di bawah 50 sen sahaja daripada harga yang ada sekarang. Kita mesti kembali pada asas. Ucapan ini dibuat berasaskan kepada ucapan sebelum pilihan raya. Langkah awal, langkah yang seterusnya makin murah. Di waktu harga minyak semakin mahal. Apakah kita bercakap harga minyak di Malaysia semakin murah, artinya kita akan membebankan negara dengan subsidi yang lebih tinggi, dan ini sama sekali bertentangan dengan mana-mana prinsip ekonomi yang sehat. Kalau kita tidak mengikut prinsip ekonomi yang sehat, kita akan menyebabkan negara kita akan terus dibebankan dengan beban baru. Mungkinkah kita nak berhutang selepas ini? Dan kalau kita berhutang, dengan siapa yang kita nak berhutang? Kalau tidak dengan peminjam-peminjam ataupun alung-alung antarabangsa. Sebab itulah kalau dikatakan tentang menggunakan wang Petronas, misalnya, tahu tak, daripada apa yang kerajaan dapat sekarang ini, sebenarnya daripada keuntungan Petronas Berhad, jangan kita cakap tentang grup Petronas Group ataupun kumpulan Petronas yang termasuk Cari Gali, Petronas Dagang dan sebagainya yang melibatkan saham-saham orang lain. Daripada keuntungan Petronas itu, sebenarnya yang telah diberi pada kerajaan ialah sebanyak 91% telah diberikan. Apa lagi yang kita nak ambil? Dan kita kena ingat bahawa Petronas kuat dan maju sekarang ini, dan kuat dan maju selama ini kerana siapa? Kalau tidak kerana kerajaan UMNO dan Barisan Nasional. Apakah kita nak nafikan? Kehebatan yang dibuat oleh Petronas selama ini adalah kerana dorongan yang diberikan oleh kerajaan. Kita tidak bebankan Petronas, kita benarkan Petronas untuk melabur kembali. Dan kita tidak mengambil segala-gala yang ada pada Petronas. Kalau dikatakan penyalahgunaan kuasa, selalu saya beritahu tadi, ianya kalau kita terpisah daripada negara-negara lain, hanya negara kita sahaja yang minyaknya naik, boleh kita kata demikian. Tetapi kita menerima realiti dan hakikat masalah ini adalah masalah global yang tak boleh kita lari daripada hakikat. Kita sampai pada pusingan terakhir. Saya persilakan Datuk Seri Anwar untuk membuat penggulungan. Kita ada waktu yang cukup terbatas, kira-kira 1 minit setengah. Silakan. Terima kasih. Di antara negara pengekspor minyak, harga minyak di Malaysia keterlaluan tinggi. Itu faktanya. Tidak saya mau bandingkan dengan Venezuela. Satu. Kedua,
Harga minyak memang tidak menentu. Tetapi beramai kajian dan pakar minyak, Daniel Ginsera menyebut sudah ada break point. Ada besar kemungkinan harga minyak itu menetap dan mula menurun. Ketiga, kita mengemukakan cadangan ini, gagasan ini dengan penuh tanggungjawab. Karena kita mahu ekonomi kita kukuh. Kerana saya yakin kalau kerajaan di bawah pimpinan Perdana Menteri Abdullah Badawi, belum tentu sampai bila, kalau diteruskan dengan dasar yang ada sekarang, dalam tempoh 2 bulan, 3 bulan lagi, ekonomi kita akan jauh lebih parah daripada kedudukan yang parah sebelumnya. Ini kenyataannya. Saudara tidak setuju, tidak mengapa. Tapi saya minta teliti dengan baik dan dengan objektif. Sebab itu, saya komited. InsyaAllah kita dalam Pakatan Rakyat akan terus menjelaskan kepada rakyat. Dan saya sebab itu, saya tidak mahu hak saya dinafikan. Dan untuk meneruskan dengan agenda ini, walaupun Saudara Sabri memilih untuk menyerang saya pribadi, saya tidak mau jawab. Kerana ini bukan ruangnya. Dan ruang dia dalam RTM masih banyak lagi. Dan saya tidak ada ruang. Tetapi percayalah, fitnah ke, khianat ke, ada batasnya. Saya diberikan sebaik ada pilihan, insya-Allah saya akan bertanding dalam pilihan raya dalam masa sesingkat mungkin. Saya minta Dato' Ahmad Sabri. Percayalah, kalau kita perhatikan bahawa Saudara Anwar tak berubah seperti dahulu. Dalam sejarah, yang banyak memberi sumbangan kepada negara, membina Petronas daripada apa yang ada sekarang, sebaik-baiknya kepada satu syarikat yang mencapai tahap yang begitu tinggi sekali. Kalau dahulu, orang yang membina Petronas seperti Tun Razak, saudara tentang. Tun Mahathir yang mengembangkan Petronas sampai ke peringkat dunia, ditentang juga. Kita selalu sebutkan bahawa pada waktu sekarang, Pak Lah tidak mengambil lebih pada apa yang sepatutnya. Maka tidak ada sebab untuk kita menentang. Dan apakah kita nakkan sekarang ini? Dalam keadaan sekarang ini, kita terus memainkan sentimen-sentimen, mengajak orang ke jalan raya, sebagaimana yang dibuat dalam tahun 74 dahulu, akan menyelesaikan masalah kita. Dan kita ingat, kalau ingin kita terus menyebabkan, menekankan supaya wang yang banyak diambil daripada Petronas misalnya, untuk membantu mensubsidikan negara kita, maka kita akan katakan bahawa kita membenarkan ia menjadi semakin miskin dan mungkin kita nak benarkan orang lain akan mengambil Petronas satu masa nanti. Percayalah dalam soal ini, kita lihatlah dalam negara-negara lain, saya percaya Malaysia adalah negara yang terbaik. Growth ataupun pertumbuhan kita kekal ke angka 600 tahun. Lebih baik daripada sekitar sini. Dan saya percaya bahawa perdebatan yang sebegini rupa adalah bukti keterbukaan kerajaan kita yang ada sekarang yang tak mungkin diperolehi sewaktu Saudara Anwar menjadi timbalan Perdana Menteri satu ketika dahulu. Terima kasih Dato' Ahmad Sabri. Demikian tadi saudara penonton yang saya hormati sekalian, berakhirnya debat agenda Daily yang membawa judul Esok Turun Harga Minyak. Terima kasih yang berhormat Dato' Ahmad Sabri Cik, Menteri Penangan Malaysia, dan Dato' Sri Anwar Ibrahim, Penasihat Parti Keadilan Rakyat yang bersedia mendebatkan isu ini. Kepada kedua-dua wakil pendebat, Tan Sri Nordin Kadi dan Saudara Zulkifli Sulong, saya ucapkan terima kasih. Semoga kita mendapat manfaat dari pertemuan ini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam.